Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Semua sahabat-sahabat, pendukung pertubuhan pencinta ulama, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Hari ini Allah bagi lagi peluang untuk kita bersiaran, macam TV lah pula kan, bersiaran di ruang Facebook. Dan alhamdulillah ana beransur pulih daripada serangan makhluk yang namanya bisul. Ana first time kena bisul, baru tahu makhluk ni sangat-sangat sakit. Nah, tu baru naik sebiji je. Just info sikit, bagi dia ni sikit. Okey. Kan? Baru naik sebiji. Tapi dia punya serangan tu luar biasa. Jadi dah ada pengalaman lah kena serang dengan satu makhluk namanya bisul. Alhamdulillah, ma taufiqi wala tisamiyah illa billah. Apa-apa pun kita ucap syukur. Semua benda ni adalah baik, kata Imam Ibn Qayyim. Cuma terkadang manusia ni dia tak nampak kebaikan yang Allah nak bagi. Dia tak nampak. Allah bagi duit baik tak? Baik. Dengan duit dia boleh makan. Itu baik yang zahir. Baik yang di sebaliknya, okey, Allah bagi duit baik tak? Baik. Baik apa? Baik kita boleh membeli. Kita boleh berbelanja. Okey. Dan apa yang sebaliknya? Baik tadi. Baik dengan Allah bagi duit, orang nampak boleh shopping, boleh beli makan, boleh melancong. Ada baik yang lebih pada tu. Buh dalam tabung, infak, menyumbang untuk Islam, menyumbang untuk masjid, menyumbang untuk fakir miskin. Yang tu jauh lebih baik yang orang tak nampak. Kenapa? Yang kita makan RM10 masuk kenyang habis. Setakat tu je kebaikan dia. Tapi dalam tabung kita boleh RM5, kita boleh RM100. Kebaikan yang sedang menunggu kita di padang mahsyar. Allahu akbar. Itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Itu sebab tadi kita sebut kebaikan, musibah, sakit ke segala macam, semuanya baik. Cuma kita kadang-kadang kita tak tahu. Ilmu Allah ni jauh nak bandingkan ilmu dengan akal kita, dengan kepala otak kita. Jadi insya-Allah pagi ni kita sambung lagi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, seorang manusia yang menjadi jurutulis, kalau bahasa kita hari ni pencatat minit, dalam mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai Khalifatul Rasul. Okey. Kata tuan kita, Ibnu Umar ni meletakkan harta sebagai pelayan, bukan harta sebagai bos. Faham tak situ? Sebelum kita pergi jauh, harap semua boleh share, petik nama kawan-kawan, keluarga, adik-beradik dan segala macam. Okey. Jadi Ibnu Umar ni dia meletakkan harta sebagai pelayan. Harta bukan bos dia. Harta bukan tuan dia. Faham tak situ? Kadang-kadang kita manusia hari ini meletakkan harta itu bos. Jadi dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan harta, untuk dapatkan bos. Okey, faham elok? Harta hari ini manusia meletakkan harta sebagai bos, harta sebagai tuan. Bahkan Quran sebut harta ni sebagai Tuhan. Nafsu sebagai Tuhan. Maksudnya macam mana? Dia meletakkan harta sebagai bos. Untuk dapatkan harta, untuk dapatkan bos yang banyak, dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup buat apa saja. Jadi jangan. Tetapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dia meletakkan harta sebagai
Pelayan dia yang bos. Harta kena ikut cakap agama. Agama ni bos. Agama ni tuan. Agama ni majikan. Jadi harta ke, keluarga ke, anak-anak ke, itu semua kena ikut cakap bos. Bos kita siapa? Agama tu bos kita. Gitu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Okey. Harta bukan miliknya semata-mata. Waalaikumsalam kepada semua sahabat-sahabat, kakak-kakak, mak haji, pak haji yang bagi salam, Kak Maimunah Muhammad, Kak Sakinah binti Abdullah, siapa lagi tadi? Alhamdulillah, Kak Eliza Zaini, Kak Syarfah Nurul, alhamdulillah, Kak Wawa Rizwan, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, nah insya-Allah. Okey, dia kata harta bukan miliknya, tetapi padanya ada bagian tertentu fakir miskin yang merupakan hak. Kan semalam kita dah sebut, alhamdulillah sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu wa taala. Nah insya-Allah. Jadi lisail wal mahrum. Harta ni ada hak pada yang meminta dan tidak meminta. Semalam kita dah sebut yang meminta dan tidak meminta. Keluarga ke, teman-teman ke, jiran. Yang meminta, dia susah, dia terpaksa minta. Yang tidak meminta, dia tahan diri dia malu nak minta. Sedangkan dia sangat memerlukan pertolongan, bantuan. Itu maksud dia. Okey, kita sambung. Kedermawanannya tidak terhad. Ini disokong oleh sifat zuhudnya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tidak akan membanting tulang mencari memburu dunia. Masya Allah. Apa maksud sini sahabat? Bukanlah dia tak kerja. Bukanlah dia tidak kerja. Tetapi maksud dia sini sahabat-sahabat, dia membanting tulang dia untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kan? Dunia dia kejar, tapi akhirat dia pulun. Bahasa mudah dia begitulah kan. Dunia ya kita kejar, tapi akhirat kita pulun. Gitu maksud dia. Kenapa sahabat-sahabat? Bila kita minta, kalau kita dahaga apa yang kita perlukan? Okey, kalau kita dahaga, apa yang kita perlukan? Air. Betul? Kalau kita dahaga, apa yang kita perlukan? Air. Kalau kita nak syurga, apa yang kita perlukan? Amal soleh. Kalau kita nak syurga, apa yang kita perlukan? Amal soleh. Kalau kita dahaga, apa yang kita perlukan? Air. Kalau kita lapar, apa yang kita perlukan? Makanan. Boleh makan? Makanan. Air. Syurga, apa yang kita perlukan? Amal soleh. Baik. Kalau kita nak air, dia ada bekas yang namanya cawan, yang namanya botol. Kalau kita nak makanan, dia ada bekas yang namanya pinggan, yang namanya mangkuk. Betul? Tetapi kalau kita minta cawan, maka orang akan bagi cawan sahaja. Kita minta pinggan, orang bagi pinggan sahaja. Tapi kalau kita minta air, cawan pun kita dapat. Betul? Kalau kita minta nasi, pinggan pun kita dapat. Kalau kita buat amal soleh, dunia pun kita dapat. Tapi kalau kita minta dunia saja, akhirat belum tentu kita dapat kalau kita kejar dunia. Kerana apa? Bila kita kejar akhirat, kita kejar keredaan Allah, maka Allah akan buka pintu dunia seluas-luasnya. Seperti mana kita selalu baca, wa may yattaqillah waj'al lahu makhraja. Satu. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Al-A'raf yang selalu kita dengar, tadi yang Melayu sebut ayat 1000 dinar kan. Allah akan buka siapa bertakwa kepada Allah. Bertakwa ni apa maksud? Dia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu maksud takwa. Mudahnya begitu. Okey, takwa ni syarah dia banyak, hadis Nabi pun banyak berkenaan dengan takwa. Tapi mudah faham, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan agama. Itu takwa. Maka dalam surah Al-A'raf pula Allah kata apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barang siapa bertakwa kepadaku, Allah buka segenap pintu keberkatan langit dan bumi. Allah buka segenap pintu keberkatan langit dan bumi. Insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan
Kita semua doa, kita saling doa mendoakan sama-sama kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita saling doa mendoakan. Kalau tuan-tuan doa ana doa tuan-tuan, tuan-tuan doakan keluarga, doakan mak ayah, doakan adik-beradik. Macam kita doa kat batang tubuh kita sendiri. Maka doa kita pada saudara kita tanpa diketahuinya, maksudnya doa dengan penuh ikhlas, doa tu Nabi sebut makbul. Satu. Yang kedua, doa kita pada saudara kita, kesempitan ke, yang sedang sakit ke, keampunan ke, mudah ke urusan ke, doa tu Allah patah balik bagi dekat kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Amin, Allahumma amin. Jadi rajinlah mendoakan saudara, keluarga, teman yang baik-baik. Kebaikan tu juga Allah akan bagi balik dekat kita sama tanpa kurang doa kita pada orang tadi. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi kita minta air kan? Sekarang kita dapat air. Bismillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan minum. Tuan-tuan makan. Tuan-tuan dapatlah apa-apa nikmat. Minum seteguk. Makan sesuap. Tuan-tuan terus lafazkan kalimah Alhamdulillah. Boleh nak? Hari ni praktis satu bulan. Mungkin dalam setengah jam, 40-45 minit ni tazkirah daripada Ana ni. Tak ingat apa, ingat yang ni satu pun jadilah. Ingat ini satu sampai mati. Ingat sampai mati. Boleh? Ingat sampai mati. Satu yang ni pun jadilah. Apa dia? Tuan-tuan minum seteguk air. Makan sesuap nasi ke. Makan kuih sepotong ke. Rasa lazat sangat. Rasa hilang haus. Rasa, ya Allah. Tuan-tuan terus lafaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Masa tu juga Allah turunkan keredaan dia kepada kita. Allahu Akbar. Ingat, makan nasi, doakan, bismillah kan. Suap-suap, alhamdulillah sedapnya. Ya Allah ya Allah darling, ya Allah bidadari, sedapnya hari ni masak. Contoh alhamdulillah, masa tu Allah turunkan keredaan masa tu juga. Begitulah sebaliknya, isteri kata apa? Ya Allah bang, sedapnya hari ni lauk kan, contoh. Ya Allah abang beli goreng pisang sedapnya. Alhamdulillah, goreng cempedak sedapnya. Alhamdulillah, terus alhamdulillah. Masa tu juga Nabi kata Allah turunkan keredaan dia. Masya Allah, tabarakallah. Boleh nak? InsyaAllah. Bismillah. Dah minum sikit lagi. Alhamdulillah, sedapnya. Nescafe tarik. Habis jawab. Baik. InsyaAllah. Allahu Akbar. Ibnu Umar ni tuan-tuan. Ibnu Umar ni dia cari makan untuk buat amal. Boleh cari makan untuk dapatkan tenaga supaya boleh buat amal. Boleh tak kita niat begitu, ya Allah? Setiap kali nak makan, ya Allah jadikan makanan ini berkat. Ringan tulang aku bangun tahajud. Ringan kaki aku melangkah ke masjid. Ya Allah, ya Tuhan, biar cinta aku pada Quran. Allahu Akbar. Bila Allah reda, kita ucap Alhamdulillah, Allah reda, makin mudah kita buat amal. Tadi sempat ana buka live sekejap. Fadil, Tuan Guru Ustaz Isa Draman, LIS Tokku Pasir Gudang. Antara poin disebut dalam kuliah, dia kata apa? Kalau kita sering bertaubat, jangan lekang bertaubat, dia akan datang satu perasaan kebencian pada mungkar maksiat. Istighfar jangan kira 100, banyak pun tak apa. Nabi kita yang maksum pun 100 kali sehari. Belum tengok dunia Nabi dah istighfar 100 kali sehari. Sebelum subuh tu Aisyah radhiyallahu taala anha sebut, zaujatun Nabi, habis qiyamul lail, habis solat malam nak tunggu subuh, Nabi istighfar tak kurang 100 kali sehari. Kita bukan makam Rasul kita ni. Kan? Kita ni makam tak tahulah jauh dari mana kita dengan Nabi. Istighfar kena lebih, maka Allah akan tutup, tanamkan tak suka pada mungkar maksiat. Tapi sayang, kita sayang pada semua keluarga teman-teman.
yang buat maksiat kita sayang mereka, maka kita cinta untuk tarik mereka. Kita benci mungkar, maka kita pun tak suka mereka buat mungkar, maka kita ada kekuatan untuk tarik mereka tinggalkan mungkar. Insya-Allah. Ustaz Ismail Bending, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Ismail juga doakan semua kita ni masuk syurga. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar walillahil hamd. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, insya-Allah. Masya-Allah. Puan Eliza Zaini, masya-Allah tabarakallah. Hebat Kak Eliza. Dia catat, dia salin supaya kita semua dapat ulang balik apa yang termaktub dalam kitab. Mulut anda ni sebagai alat saja menyampaikan kalimah-kalimah yang baik. Mulut anda sebagai alat saja. Tapi dia share, masya-Allah Kak Eliza, terbaik. Allahu akbar. Salah seorang sahabatnya yang baru pulang dari Khurasan membelikan sehelai baju halus yang indah kepadanya. Allahu akbar. Katanya, saya ada bawa baju dari Khurasan untuk engkau, wahai Ibnu Umar. Alangkah senangnya hatiku melihat engkau menanggalkan pakaianmu yang kasar itu, lalu menggantikan dengan baju baru ini. Cuba lihat dulu, jawab Ibnu Umar. Lalu dipegang baju itu dan bertanya, apakah ia sutra? Bukan, jawab kawan dia tadi. Itu hanya kain kapas. Ibnu Umar mengusap-usap baju itu sebentar. Kemudian diserahkan semula kepadanya. Katanya, tidak, saya khawatir terhadap diriku. Saya takut ia akan menjadikan diriku sombong dan megah. Sedang Allah tidak menyukai orang sombong dan orang bermegah diri. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustaz Ismail dah beransur pulih dah. Dah beransur pulih, alhamdulillah. Itu yang hari ni agak semangat. Ana terus terang dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ana rindu. Ana rindu nak jumpa sahabat-sahabat Alam Maya ni. Ana rindu sangat nak jumpa sahabat-sahabat Alam Maya ni. Insya-Allah. Allahu akbar. Satu hari Ibnu Umar, kawan dia bawa balik. Kalau kita bawa balik overseas lah. Kawan dia bawa balik pada Khurasan, bawa balik baju cantik, bawa balik jaket ke, bawa balik yang elok-elok lah. Hadiah kat dia. Dia pun tanya, ni sutra ke? Kawan dia kata bukan, kain cotton je. Jaket ke apa ke. And lepas tu Ibnu Umar pun pegang, ya cotton. Ibnu Umar, kalau bahasa kita ni, oh ni mahal ni cantik ni ada kelas ni. Kan? Terima kasihlah. Boleh pakai yang branded, boleh pakai yang overseas. Ibnu Umar kata, ambil baliklah. Allahu akbar. Ambil baliklah. Aku bimbang, aku pakai ni, aku takut jadi sombong. Aku takut jadi bermegah-megahan. Sedangkan Allah tak suka orang sombong, orang bermegah diri. Habis Ustaz, kita tak boleh pakai. Boleh pakai. Bismillah, pakai. Dengan nama Allah. A'udzubillah. Minta lindung pada syaitan yang hasutkan untuk riak, untuk ujub, untuk takabur. Pakailah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai, lawa, kemas ya. Bukan tak tahu aku. Tolong jangan. Perkataan-perkataan itu jangan keluar pada lisan kita, insya-Allah. La yastaqimu iman abdi, kata Nabi Aukamaka. Tidak betul iman seseorang itu hatta yastaqimu qalbahu, sehinggalah tidak lurus hati dia. La yastaqimu qalbahu hatta yastaqimu lisanuhu, Aukamaka Rasulullah SAW. Tidak sempurna, tidak betul, tidak lurus iman seseorang selagi hatinya tak betul. Tidak betul hati seseorang selagi lisannya tak betul. Maknanya lisan. Nak tahu iman orang tu, nak tahu hati orang tu, tengok mulut dia. Keluar perkataan apa. Maka kalau buruk perkataan dia bercakap, buruklah hati, buruklah iman. Rosaklah hati, rosaklah iman. Kerana kerosakan itu akan dizahirkan melalui lisan. Suka bercakap buruk, suka marah orang, suka maki serana orang. Istighfar banyak-banyak. InsyaAllah. Okey. Doakan Ana, Allah bagi kekuatan, sihat, Allah ampunkan dosa kita semua. Malam ni kita live di page Ana pula. Page Ana sini kita start lah malam ni. Dah okey dah ni. Kita sambung tafsir surah Al-Ikhlas.
Ingat tak? Beberapa dalam 2 minggu lepas tafsir surah Al-Ikhlas. Nah, ya, surah Qul Huwallahu Ahad, surah yang paling ramai orang ingat tu. Insya-Allah. Walaupun dia nampaknya 4 ayat, mudah ingat, tapi kelebihan surah Al-Ikhlas, masya-Allah tabarakallah. Insya-Allah malam ni lepas solat maghrib, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi dia kata aku bimbang, aku sombong, aku bimbang, aku berbangga. Aku bimbang, aku megah diri dengan pakaian hebat. So kita hari ni nak pakai hebat, boleh. Nak pakai tudung yang mahal, Aryani, Aryanu, Aryanan, pakai, tak ada masalah. Tapi berlindung. Pakai tu bismillah. Allah yang bagi aku rezeki. A'udzubillah, setan tolong pergi jauh. Aku pakai supaya Islam memandang, Islam tak buang dunia. Islam tak buang dunia. Kalau Islam buang dunia, kita tak boleh pakai handphone. Kita tak boleh pakai kereta. Kita tak boleh naik kapal terbang, kena pergi Mekah naik unta. Allah akbar. Okey, insya-Allah. Pada suatu hari, tadi jaket, pakaian daripada overseas. Pada suatu hari, seorang sahabat memberinya pula sebuah kotak yang penuh berisi sesuatu. Apa isinya ini? Tanya Ibnu Umar. Jawab sahabatnya, ubat istimewa saya bawa untukmu dari Iraq. Ubat penyakit apa? Tanya Ibnu Umar pula, ubat penghancur makanan untuk bantu pencernaan. Ibnu Umar tersenyum katanya kepada sahabat itu, ubat penghancur makanan. Selama 40 tahun ini saya tidak pernah memakan suatu makanan pun sampai kenyang. Ada sahabat datang bawa ubat pada Iraq. Dan bagi dia ubat dalam kotak. Ibnu Umar tanya, apa ni? Wahai sahabat, apa ni? Ibnu Umar kata sahabat tu, ubat tuan, ubat, aku bawa kamu ubat. Kan? Ubat. Kata Ibnu Umar, ubat apa? Ubat hadam makanan, ubat untuk perut lah kalau bahasa kita. Ubat untuk perut. Okey, kuliah Hana malam ni bukan di page ni ya, Kak Eliza, di page Ahmad Nazri Muhammad Nawi, page Anas sendiri, Facebook Anas sendiri. Pagi di page yang Ustaz, malam ni di page Anas sendiri, Ahmad Nazri Muhammad Nawi. Dan satu lagi anak-anak Ilan kebetulan dah ingat, 31 bulan 31 pada tarikh 31 9.30 malam. Pada tarikh 31 hari bulan 9.30 malam di page ini, Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama, kita ada forum kemerdekaan. Ahli panel Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani. Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani buat catatan 31 hari bulan 9.30 malam. 31 hari bulan 9.30 malam, Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani forum bersama Fadil Ustaz Nasruddin Hasan At-Tantawi, iaitu yang di Pertua Yadim. Forum akan dimoderatorkan oleh Fadil Ustaz Roslan Maisa. Di page ni 31 hari bulan 9.30 malam, forum kemerdekaan. Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani, itu presiden geng ustaz ni, dan Fadil Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi, dimoderatorkan oleh Fadil Ustaz Roslan Maisa. 9.30 malam 31 Ogos. Okey, baik. Kita nak pergi sikit apa yang Ibnu Umar sebut. Ibnu Umar kata, aku tak pernah makan kenyang selama 40 tahun. Apa maknanya ni? Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul. Kak Wawa Rizwan, betul. 31 hari bulan 11.30 forum kemerdekaan. Okey, Nabi kata makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Bila beralih dia berasa sikit-sikit lagi. Tapi dah kurang banyak dah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Allahu akbar. Ustaz Ahmad Nazri tak jadi panel dia. Dah. Allahu akbar. Okey. Benar ni sahabat-sahabat.
Bila kita makan sebelum lapar, kalau lapar mendatangkan penyakit. So sebelum rasa lapar, maknanya makan ikut time. Berhenti sebelum kenyang. Kalau kenyang makan, dia akan lebih jadi penyakit. Inilah formula yang Nabi ajar. Masya Allah, tabarakallah. Dan dengan izin Allah, dalam kaedah yang sama juga, bila kita berpuasa, sumu tasahu, berpuasalah kamu sihat. Kencing manis boleh turun, darah tinggi boleh turun. Ya, insyaAllah lama tak buat forum, 31 nanti ada forum. Ingat 31, 9.30 malam, Ustaz Ahmad Dusuki dan Ustaz Nasruddin akan dimudahcarkan oleh Fadil Ustaz Ruslan Maisa. So, benda ni juga banyak rekod. Diabetes boleh sembuh, darah tinggi boleh sembuh. Makan sebelum kenyang, berhenti, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Sahabat-sahabat, anda pernah dengar satu temuramah seorang makcik, usia dia 60 lebih. Dia asalnya agama Hindu, orang India. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam di umur 60 lebih. 60 lebih. Dia ada penyakit darah tinggi yang agak serius. Tuan-tuan tahu apa rawatan dia? Disebut dalam radio IKIM masa tu, rawatan dia menyebabkan darah dia tinggi dia sembuh. Dia kata sabar. Sabar dengan makanan, sabar dengan apa ujian datang, sabar dengan kerenah tu, kerenah ni. Dia darah tinggi dia turun dan sembuh sampai peringkat dia berhenti ubat darah tinggi. Islam ni lengkap, ya Allah, ya Tuhan. Tolong ana seru pada batang tubuh ana, pada batang tubuh semua, kita dalami agama kita, kita hayati agama kita, kita praktik agama kita. InsyaAllah kita sehat dunia, kita berjaya akhirat. Amin. InsyaAllah. Follow lah mana-mana tazkirah, mana-mana page. Tutup guru kita, para alim ulama, ustaz-ustaz yang ada buat live, ambil kelebihan. Ambil kelebihan ni, ambil kesempatan ni, tingkatkan ilmu dan amal soleh. Setiap hari kita melangkah lebih dekat kita dengan syurga, lebih dekat kita dengan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap kalimat imanah. Malam ni lepas solat maghrib, kita sambung tafsir surah Al-Ikhlas di FB Ahmad Nazri Muhammad Nawi. InsyaAllah. Share semua. Sambungkan perjalanan majlis ilmu melalui FB tuan-tuan, melalui WhatsApp tuan-tuan. Pahala kita akan berantai. Berhentinya bila? Berhentinya idza jaa ahadakumul maut. Bila sampai maut datang menjemput kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap kalimat ilmu ana. Besok pagi jangan lupa projek Tazkirah GU, kita sambung lagi kisah para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Belum habis lagi, ada lagi beberapa muka surat. Banyak muka surat lagi. Ada lagi 3 muka surat. Lepas tu kita sambung Sa'ad bin Abi Waqqas. Singa yang menyembunyikan kuku, gelaran dia. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, gelaran dia singa yang menyembunyikan kuku. Itu selepas habis Ibnu Umar lah. Jadi kita sambung besok Ibnu Umar. Wallahu ta'ala alam. Yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap kalimat muana. Lepas ni share semua dengan kawan-kawan kuliah kita ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinaba. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyil al'adzabil akhirah. Allahumma yassir umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal jun wal juzam wa min syai'in asqam. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.